Belanjawan bukan hal seronok-seronok, kata Azmin. Pihak yang mengambil sikap politik ialah PH, khususnya Ketua Pembangkang, dakwa Menteri Kanan terbabit. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Muhammad Azmin Ali menegaskan belanjawan bukan satu perkara seronok-seronok seperti ditafsirkan oleh Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim. Sebaliknya, kata ahli Parlimen Gombak itu, ia merupakan satu isu serius yang melibatkan kepentingan rakyat dan negara. Ini bukan soal seronok-seronok, masalahnya ini permainan politik pembangkang. Bagi kita ini satu perkara yang serius. Yang ambil sikap politik ialah Pakatan Harapan PH, khususnya Ketua Pembangkang, katanya kepada pemberita selepas menghadiri mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu di Hotel Premira Kuala Lumpur petang tadi. Terdahulu bekas timbalan Presiden PKR itu diminta mengulas kenyataan Anwar yang mengingatkan kerajaan supaya tidak terlalu seronok selepas belanjawan 2021 diterima majoriti ahli Dewan Rakyat menerusi undi suara semalam. Kata Azmin, dia yakin ahli-ahli parlimen faham betapa pentingnya belanjawan 2021 kerana ia merupakan belanjawan untuk rakyat. Fokus pertama kita ialah untuk menangani masalah penularan COVID-19 kedua, memulihkan dan mencerdaskan ekonomi. Ini satu belanjawan yang terbesar dan kita telah menerima pandangan daripada semua pihak. Ini kali pertama kerajaan berkongsi pembentangan belanjawan dengan pembangkang. Sebelum dibentangkan PH, tak pernah mengambil sikap yang terbuka seperti ini, katanya. Semalam sesi pengundian belanjawan 2021 yang dijangka akan menjadi genting serta membuka ruang kerajaan Perikatan Nasional digugat tidak menjadi kenyataan apabila ia diluluskan dengan majoriti ahli parlimen menyokongnya. Ia dibuat melalui undian suara. Cubaan setengah ahli parlimen pembangkang meminta agar undi belah bahagi sekaligus membolehkan belanjawan itu diuji dengan lebih terperinci. Gagal selepas gagal mendapat sokongan sekurang-kurangnya 15 wakil. Ia berlaku selepas Presiden PKR Anwar Ibrahim selaku pengurusi Pakatan Harapan PH tidak bersetuju belanjawan tersebut diundi secara belah bahagi. Anwar kemudian berkata bahawa pihaknya akan meminta undi belah bahagi diadakan semasa peringkat jawatan kuasa ketika anggota parlimen membahaskan perbelanjaan setiap kementerian. Azmin berkata semua menteri telah diminta untuk memberi penjelasan mengenai belanjawan masing-masing semasa ia dibentangkan di peringkat jawatan kuasa parlimen. Seperti kita buat sebelum ini, semua menteri akan diminta berusaha sedaya upaya untuk menjawab semua isu yang dibangkitkan oleh ahli parlimen. Kami menteri ingin berada di sana untuk memastikan bahawa ahli parlimen mendapat maklumat yang mencukupi mengenai belanjawan, katanya. Sementara itu, saman bil tertunggak Azmin didengar bermula 26 Januari. Saman itu turut melibatkan seorang anaknya, iaitu Farah Saziliana. Saman bil perjalanan tertunggak ke atas Muhammad Azmin Ali akan didengar selama 4 hari bermula 26 Januari depan. Mahkamah Session Kuala Lumpur menetapkan 26 Januari serta 24, 25 dan 26 Februari 2021 sebagai tarikh pendengaran tindakan undang-undang YHA Travel and Tours M. Sendirian Berhad ke atas Menteri Perdagangan dan Industri itu. Peguam Azmin Syahid Adli Kamarudin mengesahkan tarikh berkenaan kepada Malaysia kini hari ini. Semasa pengurusan kes sebelum ini di hadapan Hakim Lailatul Zuraida Harun Ed Harun, Mahkamah Session menetapkan tarikh pendengaran pada 26 Januari serta 24, 25 dan 26 Februari, katanya. Pemeriksaan pada senarai kuasa di e-court servis kehakiman.gov.my menunjukkan kes itu ditetapkan untuk didengar di hadapan Lailatul pada jam 10 pagi untuk 4 hari berkenaan. Pada 5 November tahun lepas dilaporkan bahawa YHA memfailkan saman terhadap bekas timbalan Presiden PKR itu untuk mendapatkan RM328,901 bayaran tiket penerbangan dan penginapan hotel
yang didakwa tidak dibayar. YHA mendakwa jumlah itu untuk perjalanan antara September 2018 dan Ogos 2019. Mengikut tuntutan tersebut, firma itu telah menempah tiket penerbangan dan penginapan hotel untuk Azmin, keluarganya, rakan-rakan dan kaki tangan kementerian. Firma itu antara lain mendakwa ia telah membuat bayaran awal pada syarikat penerbangan dan Azmin atau wakilnya sepatutnya membayar pihaknya dalam tempoh 3 hingga 4 bulan. Pada 14 Disember tahun lalu, dilaporkan bahawa Azmin memfailkan tuntutan balas ke atas YHA mendakwa saman oleh syarikat itu mempunyai kaitan dengan klip video seks yang didakwa melibatkannya dan bekas Ketua Pemuda PKR Santubong, Haziq Abdullah Abdul Aziz. Pemfailan yang dilihat oleh Malaysia kini itu merujuk klip video seks berkenaan sebagai video fitnah. Pada 30 Disember dilaporkan bahawa YHA memfailkan permohonan untuk memasukkan 4 orang anak Azmin sebagai defendant dalam tindakan undang-undang berkenaan, iaitu Farah Sazliana, Farah Afifah, Farah Amira dan Muhammad Amir Sazrin. Pada 23 Januari tahun ini, Mahkamah Session membenarkan permohonan itu. September tahun ini pula, YHA menarik balik saman ke atas 3 orang anak Azmin. Bagaimanapun, dalam bulan sama kemudiannya, YHA memfailkan semula saman bil perjalanan ke atas mereka. Ini bermakna YHA mempunyai 2 saman bil perjalanan tertunggak yang berasingan untuk Azmin dan Farah Sazliana, dan satu lagi untuk Farah Afifah, Farah Amira dan Muhammad Azmir Sazrin. Saman yang ditetapkan di dengar tahun depan itu adalah terhadap Azmin dan Farah Sazliana. Nota untuk editor, ruangan komen untuk artikel ini ditutup susulan nasihat perundangan. Dalam perkongsian berita terakhir, Mahkamah Rayuan tolak permohonan Jamal batal saman fitnah Teresa. Bekas menteri antaranya menuntut ganti rugi am sebanyak RM1 juta berhubung dakwaan dibuat oleh Ketua UMNO Sungai Besar itu. Mahkamah Rayuan hari ini menolak permohonan Ketua UMNO Sungai Besar Jamal Muhammad Yunus untuk membatalkan saman fitnah yang difailkan bekas Menteri Industri Utama Teresa Kok terhadapnya berhubung dakwaan penyelewengan dana Yayasan Warisan Anak Selangor Yawas. Panel 3 hakim itu Datuk Suraya Othman, Datuk Has Zanam Mehad dan S. Nanta Balan turut memerintahkan Jamal membayar kos RM7,000 kepada Kok. Prosiding kes rayuan itu dilaksanakan menerusi aplikasi Zoom Peguam V. Mugnatan dan Muhammad Fauzi Abdul Samad mewakili Jamal. Sementara Datuk Sankara Nair, Tan Han Sam dan LC Eng Zian bertindak bagi pihak Kok. Sankara berkata susulan keputusan Mahkamah Rayuan hari ini, kes itu akan diteruskan melalui perbicaraan penuh di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Beliau berkata Mahkamah Tinggi menetapkan 3 Januari depan untuk pengurusan kes bagi menentukan tarikh perbicaraan. Mogun Tan ketika dihubungi mengesahkan keputusan mahkamah. Jamal memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi pada 3 Januari lalu yang menolak permohonannya untuk membatalkan saman fitnah itu. Beliau memfailkan permohonan itu pada 25 April 2019 atas alasan tiada kuasa tuntutan yang munasabah dalam tuntutan saman Kok. Kok yang juga ahli Parlimen Seputi memfailkan saman itu pada 6 April 2017 mendakwa Jamal mengeluarkan kenyataan berbaur fitnah terhadapnya berkaitan dana Yawas dalam sidang media pada 8 Mac 2017. Dalam pernyataan tuntutannya, Kok mendakwa kenyataan berkenaan telah disiarkan oleh media cetak dan elektronik termasuk dalam laman sosial Facebook milik Jamal. Kok mendakwa kenyataan fitnah itu antara lain memberikan gambaran bahawa beliau telah menyalahgunakan dana kerajaan negeri untuk kegunaan sendiri dan seorang yang tidak beretika. Beliau menuntut ganti rugi am sebanyak RM1 juta, ganti rugi pampasan, ganti rugi teruk dan teladan serta perintah injaksi bagi menghalang defendant atau mana-mana ejennya daripada menerbitkan semula kenyataan fitnah berkenaan. Sumber dari bernama. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini.